Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan Afizi Azaman dalam Awani Pagi segmen Radio Rakyat, dan di mana kami di Astro Awani membawakan segmen Radio Rakyat ini yang memberikan tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang untuk anda menyuarakan realiti di kawasan anda. Begitu juga dengan sektor ekonomi, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Dan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Hati Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, kira-kira 7,000 penduduk meliputi 4 mukim di Kedah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran ataupun TEMCO mulai 3 hingga 30 Ogos. Dan TEMCO dilaksanakan bagi membolehkan pasukan petugas perubatan menyaring semua penduduk yang terbabit daripada jangkitan COVID-19 dalam penularan pandemik dikenali sebagai kluster Siva Gangga, yang setakat semalam sudah pun menjangkiti 24 mangsa. Anda boleh saksikan di paparan skrin anda sekarang ini melihat kepada di laman Twitter KKM Putrajaya, dan di mana 3 kes baru telah pun dikesan di kluster PUI Siva Gangga, dan 1,647 individu telah pun disaring, 24 daripadanya adalah positif dan 869 masih menunggu keputusan, baki 754 adalah negatif. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat pelaksanaan PKPD TEMCO itu akan menggunakan pakai prosedur SOP sedia ada dengan tambahan sekatan jalan raya di setiap laluan keluar masuk dan penutupan beberapa jalan utama selain sekolah dan tadika, masjid dan rumah ibadat dalam kawasan berkenaan, dan akan turut juga ditutup sepanjang tempoh pelaksanaan PKPD TEMCO. Dan dalam masa yang sama, di astroawani.com kami juga kongsikan kepada anda pengalaman penduduk di kawasan PKPD tersebut, dan antaranya kisah mengenai seorang warga emas yang mengasingkan diri di bilik berasingan walaupun tinggal satu rumah dengan ahli keluarga. Besar pengorbanan yang dilakukan oleh individu tersebut. Dan dalam masa yang sama juga antara itu yang melingkari penduduk di kawasan Napoh yang dikenakan PKPD akibat kewujudan kluster Siva Gangga ini adalah pemakaian gelang merah jambu sehingga menimbulkan kekeliruan. Dan semua itu anda boleh saksikan di astroawani.com yang kami bawakan kepada anda perkembangan mengenainya. Okey, baiklah. Kita ingin mengikuti lebih rapat mengenai isu ini, dan di talian kita ini adalah Encik Abdul Halim Ahmad, penduduk yang juga setiausaha JPKK Kampung Napoh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, Encik Abdul Halim, mungkin kita nak tahu juga sekarang ini perkembangan Encik Halim sendiri adakah telah pun menjalani perintah kuarantin di rumah itu bagaimana? Ya, saya ada kuarantin di rumah. Start 3 hari bulan itu kira di rumah terus ya saya. So, sejak daripada bila dah kuarantin di rumah tu, macam mana perasaan di rumah tu? Encik Halim dapat kongsikan dengan kita semua. Di rumah tu memanglah bila kita duduk di tempat ramai-ramai, tiba-tiba terputus hubungan, dia merasa sayu dan macam orang kata apa, dia nampaknya dari tak ceria lah. Itulah. Encik Halim, sekarang ni Encik Halim kuarantin dengan siapa? Satu keluarga ataupun hanya melibatkan pasangan ataupun dengan anak-anak ke macam mana? Saya kuarantin dengan suami isteri lah. 2 orang saja. Anak-anak macam mana? Anak-anak semua dah lepas tadi dah. Apa maksud lepas? Lepas ke mana tu? Dah kahwin habis dah. Oh, mana di luar kawasan lah. Ya. Sempatlah jumpa dengan anak-anak masa raya haji itu. Sebelum tu sempatlah dah. Masa raya haji jumpa tu kan, kluster Siva Gangga ni dah wujud. So masa hari tu macam mana komunikasi dengan anak-anak? Adakah saling menjarakkan diri antara satu sama lain, ataupun sebenarnya masa tu macam tak terfikir kata kluster Siva Gangga ni akan menjadi begitu besar sekali?
penjarakan tu memang kami buat dah dari awal. Pasal benda ni dah untuk untuk kebaikan kita semua kan. Kira jarakan, basuh tangan dan apa semua tu memang saya dah amal dah tu. Baik. Cik Alim, jadi waktu perayaan Hari Raya Haji yang lalu, semestinya belum lagi diumumkan adanya PKPD Temco ini. Jadi bagaimana agaknya sambutan perayaan pada ketika itu dengan menerima kehadiran tetamu-tetamu, mungkin ada SOP yang telah pun ditetapkan, tertahu 20 orang. Jadi bagaimana sambutan, dapat diceritakan sedikit? Sambutan memang ada yang orang tahu dah, yang tempat Napur ni memang kita buat penjarakan awal dan semua rumah pun dia kurang lah orang nak main pun. Dia takut dah. Cik Alim, satu perkara yang boleh kita tahu adalah kluster Siva Gangga ni dah wujud sejak daripada bulan Julai hari itu. Dan apabila tiba Raya Haji ni, orang ramai balik datang ke Napuh dan sebagainya. Ada kemungkinan tak sekarang ini cakap-cakap Encik Halim melalui telefon pintar, aplikasi WhatsApp dan sebagainya, ada bincang dengan orang kampung tak? Bimbang sekiranya berlaku kes penularan yang lebih besar sebab orang ramai dah datang Raya Haji dan sebagainya waktu tu. Kemudian apabila mereka pulang, mereka akan takut tersebar ke tempat lain pula selain daripada Napuh. Ada perbincangan sebegitu rupa tak dalam kalangan Encik Halim dan juga jiran-jiran Encik Halim ke macam mana? Kita dah bincang dah benda tu. Benda ni pasal kita tak nampak kan. Saya pun bukan kontak rapat, tapi saya pergi saring juga untuk elakkan jadi benda tu berjangkitan ke rata kan. Itu kan. Jadi pada ketika ini Encik Alim, kesemua penduduk di kawasan itu dikenakan kuarantin ataupun hanya mereka yang punya kontak rapat saja? Dan sekiranya mereka ini dikuarantin, apa agaknya yang perkara-perkara mereka perlu lakukan seperti Encik Alim? Adakah tidak boleh langsung keluar daripada rumah ataupun masih lagi boleh membeli barang-barang keperluan ke bagaimana? Mungkin dikongsikan sedikit. Ya, saya ni kira ketua rumah dia bagi satu bila kuarantin satu orang untuk keluar beli barang. Kira keluar beli barang untuk bukan dapur pula. Barang tak berapa ada, untuk barang basah apa tak ada. Itulah. Memang dalam keluarga satu ketua rumah tu dia bagi satu orang untuk keluar beli barang. Untuk beli barang yang bukan untuk berjalan. Baik, Encik Alim kekal berada di talian. Kita nak berkongsi satu lagi kisah, dan di mana ini kisah yang kita bawakan semalam dan juga kita nak kongsikan kepada anda sekali lagi, iaitu hampir seminggu terpaksa putuskan hubungan dengan keluarga walaupun tinggal serumah, dan itu merupakan luahan salah seorang pelanggan tetap sebuah restoran di Napuh, Kedah yang menjadi punca kluster Siva Gangga sejak minggu lalu. Dan menurut penduduk kampung Carok, Mokan itu, Rejab Abu Bakar, 62 tahun, ketika dihubungi Astro Awani, maklumkan dia mula merasa bimbang selepas mengetahui kes jangkitan dikaitkan dengan restoran terbabit. Ketika dihubungi Astro Awani, Rejab berkata dia mengambil keputusan untuk tidak berjumpa dengan keluarganya hampir seminggu walaupun tinggal di dalam rumah yang sama. Mereka rasa takut sebelum nak tahu keputusan main dulu. Mereka memang rasa takut. Tapi saya pun taklah campur dengan mereka kan. Saya duduk bilik atas seorang, lepas tu bilik ayak pun saya kongsi dengan mereka. Saya ada bilik ayak di luar, lepas tu tandas pun ada di luar. Tak kongsi dengan mereka lah. Boleh kata putus hubungan lah. Nak mandi apa kat luar semua, lepas tu ada tandas pun ada luar, nasib baik lah. Ada dua kan bilik ayak dalam rumah pun ada. Di luar pun ada, tandas pun sama lah. Ada satu dalam rumah, satu lagi ada kat luar. Bujuklah buat lama dah, simpan tu kan. Tak pernah lagi. Tapi duk dengar tu memang rasa takut. Lah ni pekan Napuh jadi macam pasal hantu lah. Bagaimanapun, selepas 5 hari berasingan, akhirnya keputusan saringan negatif COVID-19. Katanya ketika restoran berkenaan masih beroperasi, semua pelanggannya mengenakan pelitup muka. Bagaimanapun, masih ada kalangan mereka yang gagal mengawasi jarak fizikal antara satu sama lain. Ada jarak sosial apa? Macam biasa aja. Masa tengah makan tu tak ada jarak sosial apa? Pakai ya, semua pakai mask lah, semua pakai. Hari yang depan mai cerita kedai pagi tu, saya keluar pergi nak minum lah. Kami biasa itu kan, dengan polis dengan tentera mai kan.
Lepas tu petang tu dapat beritahu tadi. Beliau bagaimanapun tetap bersyukur masih dibenarkan untuk ke sawah walaupun dengan prosedur operasi standard SOP ketat yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, kita masih lagi bersama dengan Cik Alim. Cik Alim masih lagi di talian? Ya. Okey, Cik Alim. So, kita nak bercakap, Cik Alim, cukupkah makan di sana? Adakah kerajaan ataupun penguatkuasa di sana memberikan makanan yang cukup kepada orang kampung di sana, Cik Alim? Tu saya nak bagi komen lah sikit. Pasal apa? Untuk makanan bantuan ni, ada yang tak ada apa, orang nak pergi kedai pun tak ada barang yang untuk nak beli tu. Kalau boleh tu percepatkanlah bantuan JKM ke apa ke, badan yang berkaitan dengan urusan bantuan tu. Tu yang saya minta. Pasal apa? Sini banyakkan orang menulis getah, motong getah, peniaga, macam-macam lah berniaga. Dan kalau berniaga kedai makan, tak boleh nak, orang kata apa, tak boleh nak berniaga. Kalau berniaga pun, orang tak akan masuk. Pasal apa? COVID ni memang orang cukup takut lah pasal benda yang tak nampak. Dan walau orang yang faham, tak apalah kan. Yang benda ni kalau kita sentuhan apa, seperti kita jabat tangan, pakai mask tu boleh. Tapi orang yang menjaga kedai makan memang efek dia tinggi. Tu ya. Encik Alim tadi Cik Alim kata ada macam tak cukup barang dan sebagainya tu kan. So masa lepas laksana PKPD pentadbiran ni, kira orang ramai jadi depa beli barang secara dalam bentuk pukal ke macam mana? Macam pembelian panik macam tu. Depa panik, depa beli barang banyak-banyak ke? Bukan panik. Depa mana dia kawasan tu 2 biji kedai saja. Dia juga deh. Orang tu ramai. Jadi lah ni makan macam mana semua? Makan macam mana, lauk-lauk ke ataupun ada diberikan makanan oleh kerajaan sedikit ke macam mana? Belum ada apa bagi makan lagi. Kat pihak kita ni belum sampai bantuan apa lagi. Saya minta dapat percepatkanlah bantuan tu. Encik Alim, lepas Encik Alim kata tak ada lagi bantuan dan sebagainya tu kan, ada tak macam apa-apa yang penduduk kampung boleh buat lah ni untuk nak dapat makan tu? Tu dia nak buat kerja dah tak boleh. Tapi duit pun modal korang. Jangan tu nak beli macam mana. Jangan baca tengok tu lah. Kita tersekat buat kerja tu. Kalau kata ada boleh buat kerja lain, tak apa. Kelang kena tutup. Semua kena tutup. Nak cari punca dari mana. Kalau tak main hantar tu. Jadi sekarang ni semua pakai barang-barang yang ada je lah kat dapur tu untuk jadikan makanan. Itu yang saya target tu barang tu untuk 2, 3, 4 hari tu tak apalah. Kalau lebih sampai banyak hari tu, setengah orang terputih langsung. Tu lah. Masa lepas kata kita dah pi PKPP yang time masa pemulihan ekonomi dah boleh buka semua benda tu, masa tu kira memang tak dan lah kalau nak kumpul wang saku balik berbagai semua untuk nak hadapi, memang tak dan lah. Tak ada apa. Dia ada satu lagi, bukan kata apa. Kumpul masa tu lepas PKP tu, memang efek kami orang menjaga, orang apa semua tak ada nak kumpul. Semua pula dengan sambutan Hari Haji. Ingat kata Hari Haji tak ada apa lah kan. Dan Encik Alim. ya. Okey, nanti kita nak bersama dengan Encik Alim lagi, tapi Encik Alim stay je kat situ. Kita nak tahu lagi banyak apa yang jadi dekat sana. Kita nak rehat dulu seketika, Encik Alim.
Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hafizi Azaman dalam Awani Pagi dalam segmen Realiti Rakyat, dan di mana kita bawakan seorang penduduk di Kampung Napoh dan di mana kawasan berkenaan telah pun dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKPD secara pentadbiran TEMCO, dan bersama kita di talian adalah Encik Abdul Halim. Cik Halim. Ya. Baik, Cik Halim. Tadi Cik Halim ada kongsi dengan kita semua, ada pakai gelang warna pink tu. Mungkin Cik Halim dapat bagi tahu apa agaknya pesanan daripada KKM ke pasal gelang tu? Ya, pesanan PKM kepada pemakai gelang tu, dia kata gelang tu untuk duduk di rumah, bukan untuk pergi untuk mereka nak check in. Kalau macam kita jalan pun, efek dia orang akan tengok kita satu macam kalau kata ni. Macam kita pembawa pula. Mereka ingat kita pakai gelang tu pembawa lah. Mereka tak fikir kata benda tu. Kita perlu kuarantin belum lagi. Janganlah minta kat mereka orang yang tak kena kuarantin tu, jangan duk tengok kita ni macam nak makan kita. Kadang-kadang saya pun nak takut. Kita pun. Itulah fikir-fikir lah kata. Jadi, Cik Halim, saya nak berbalik sikit kepada yang tadi Cik Halim kata tak dapat makan lagi, lambat pihak berkuasa pun nak bagi makan dan sebagainya. Ada tak pada pandangan ataupun macam anggaran Cik Halim dah, berapa ramai yang masih lagi tak dapat makan semua tu daripada pihak berkuasa tak bagi lagi kat mereka? Kiranya kawasan ni ada 6 hak sengah kita NGO lain ada kan. Kita minta JKM macam Napoh, Kampung Napoh dia tak boleh lagi. Dia boleh pergi Kampung Napoh, Kampung Kampung Tebing, Kampung Napoh Ulu, Kampung Belukap. Dia ada kawasan tu. Bila kawasan tu, saya ada ingat ni mereka pasal apa, tak boleh bagi bantuan lagi, tak sampai lagi kan macam mana, tak tahulah kan. Macam taman apa, dia ada semua 630 buah rumah semuanya. Termasuk China, India, Siam, semua cukup. Dia ada kawasan ni memang dia cukup dengan Siam semua. Cik Halim, selain daripada makan, apa lagi benda-benda yang boleh kata orang dekat Napoh ni perlukan, macam pampers ke, lepas tu yang mana yang duk pakai ubat, duk makan ubat dan sebagainya, ada dapat bantuan-bantuan tu macam mana? Ada lagi benda-benda lain yang pihak berkuasa kena tahu untuk nak bawa benda-benda ni pergi sana? Itu pun satu kebaikan. Saya kata ada orang tua yang terlantar tu patutlah bagi pampers. Macam dalam kampung ni pun dah tak ramai, ada 5-6 orang tu saja yang untuk tak terlantar tu kita kata. Yang patutnya kita kata macam saya tu untuk menyampaikan, kalau boleh tu dapatlah untuk pertimbangkan benar-benar macam tu kita kata. Jadi ini visual yang Cik Halim ambil sendiri sebentar tadi sekitar pukul 7 pagi. Jadi Cik Halim kongsikan kepada kita suasana pada ketika ini berbanding dengan hari-hari biasa, Cik Halim. Hari biasa ni lebih kurang Napoh ni macam KL lah kita kata. Kereta bukan main banyak. Kalau macam PKP ni, orang lalu pun tak ada dan tak berhenti. Kalau lalu pun sebiji 2 ya. Mereka memang takut lah untuk sabit tu yang kata orang bisnes pun mungkin down semua. Kalau kita jadi PKP tu minta pihak yang wajib tu fikirlah orang yang menjaga carilah bantuan untuk apa-apa yang boleh. Cik Halim, semalam ada satu kes seorang juruterbang ni dikatakan dia tertekan, lepas tu dia terjun tingkat 12 dekat area Sepang sana tu. Dekat Sepang Selangor. Tapi dalam masa yang sama juga kita tak maulah benda yang sama juga jadi dekat Napoh bila kena hilang pendapatan, tak dapat nak cari kerja, tak dapat nak bawa makan balik. So dari segi emosi pun kita kena jaga juga. So macam pandangan Encik Halim sekarang ni dekat sana okey lagi ke, orang dalam keadaan macam tertekan ke macam mana, ada? Kita tengok tu keadaan kita tu boleh terkawal lagi lah dalam 2-3 hari ni, kira ada lah juga yang boleh makan apa kan. Jadi kampung dengan dengan pekan ni lain. Dia kontak orang tu lain. Orang ni kalau dia tahu dia akan pergi bagilah apa yang perlu kan. Tekan tu macam-macam, dia ada kerja kilang apa sini semua. Bila tak buat jauh pucah pendapatan tu, tak dapat nak tu, kita takut kilang tu nak buang orang tu ya. Takkan kuarantin tak apa lagi 14 hari kan. Baik Cik Halim, jadi memang tak boleh langsung nak keluar daripada Napoh tu ke? Boleh keluar?
Napur, dia kira bagi kalau orang yang kuarantin pada Napur, dia tak boleh keluar langsung di kawasan 1 kilometer tu lah kan. Okey. Dia tak boleh keluar. Kalau saya makan luar pun tak boleh. Saya tanya dah kenapa. Untuk dalam Napur saja. Okey, jadi dalam Nampoh tu ada tak kedai makan yang dibuka ke? Maknanya dalam untuk maknanya pengunjung yang boleh pergi ke kedai dalam tu mesti dalam kalangan orang daripada Nampoh sini, macam tu? Dia tak ada, tak boleh buka. Kalau buka pun orang takkan pergi, orang takkan berhenti. Dia jenis macam COVID ni orang takut. Yalah. Tu. Tapi kalau macam masa PKP dulu, dia bagi macam kita beli tapi kena makan kat rumah macam tu ke? Makan rumah. Tapi dia Napur, dia kasihan lain pula. Dia liputi, orang kata apa? Liputi dengan kampung, campur dengan taman apa kan. Dia jadi macam kita jual, memang jual boleh. Tapi dia korang sambutan macam tu. Dia syok main duduk lepak dia orang kata. Jadi sekarang ni bila dah ada kuarantin ni, kita tahu sehingga PKPD Temco ni sehingga 30 Ogos, apa agaknya penduduk kampung buat sekarang? Hanya duduk dalam rumah saja ataupun ada aktiviti di sekitar rumah mereka saja? Dan bagi saya, Sengah dia kata warga mas tu dia tak keluar lah kan. Dan rumah tu nak keluar pergi duduk ke depan rumah pun. Dia habis dia tengok pokok bunga tu je. Aktiviti dia nak pergi ke lain pun dah tak boleh. Nak kawan saya tadi, mai tadi, nak pergi Menoreh Getah dia kata. Tapi luar pada kawasan apa. Tapi polis tak bagi pergi. Dia kata. Tu pun satu punca juga. Kalau kita pergi macam Notong Getah apa, ingat tak apa lah kan. Pasal pergi bersembang dengan pokok ya, orang kata. Jek Lem, selain daripada macam sekarang kita nak tahu lah apa selain daripada pihak bergosor kan. Okey, wakil rakyat kat kawasan tu depa buat apa lah ni? Wakil rakyat tu muka pun tak nampak. Saya pun tak tahu nak kata apa lah sebenar tu pasal apa. Saya pun dah berhubung dengan Polu. Polu kata benar tu akan sampai kan. Tapi janganlah lama-lama sangat. Kita pun jangan ni kan. So okey, lah ni kita nak ni dekat TV secara langsung ni kalau boleh kita nak Encik Alim dan kira wakil penduduk Nampoh sampaikan apa mesej, apa nak kata dekat wakil rakyat dekat situ. Dah. Kepada Kak Tun, tengok kami Nampoh sekitar ni, tengoklah bantuan untuk kami semua. Tak kira pilih lah, jangan buat pilihan pilih kasih. Saya tak suka pasal PKP dulu saya sendiri kena. Tapi tu yang saya tak mau ni. Pilih kasih tu macam mana Cik Alim? Cerita lagi. Pilih kasih tu jangan dekat dengan cilian. Tak apa. Okey, tak apa. Encik Lim, sekarang ni kita dah tahu apa masalah yang jadi dekat Nampoh semua tu. Kalau boleh dapat bantuan makanan apa bagai semua tu kan. So sekarang ni kita nak tengok pula macam mana pematuhan PKPD dekat Nampoh tu bagi Encik Alim, semua kawan-kawan jiran-jiran Encik Alim, penduduk dekat Nampoh sekarang ni depa betul-betul patuh ikut tak, sebab kita tak mau lagi lepas kluster Siva Gangga ada lagi kluster lain pula kat situ. Ya. Kita pun minta doa macam tu lah. Minta doa. Pasal apa? Semua yang ada di sini, saya memang tekankan tu, habanglah kawasan Nampoh ni dalam 30 biji rumah ya. Tapi tengok tu memang okey lah kita tengok tu. Nak pergi jalan pun tak ada. Budak pun tak pergi jalan. Kira tengok dari kena 20 lebih raya tu pun kira tak ada sambutan tu tak ada sangat lah. Memang takut orang dengan COVID ni. Encik Lim, polis kata apa? Polis kat situ ada kata apa-apa? Polis sekatan lah. Sekatan semua tu. Ada orang nak pergi motong pun tak boleh kat tu. Saya pun tak tahu nak kata apa lah kan benda tu. Orang nak pergi motong apa kan. Dah sekatan aja semua dalam 1 kilometer tu. Tu lah. Baik, jadi Encik Alim, sebelum kita nak pisah ni, mungkin ada apa agaknya harapan Encik Alim agar kerajaan mendengar apa benda yang diperlukan oleh penduduk-penduduk di Nampoh ni. Mungkin ada harapan, mungkin ada permintaan request. Kita nak panjangkan kepada kerajaan terus. Jadi kalau Encik Alim nak boh Encik Alim. Ya. Saya minta tu, bantuan tu kalau boleh bagilah sampai cepat. Kesian kat orang motong. Orang yang menjaga apa serupa juga. Setengah tak boleh menjaga, duit tak ada untuk belanja kan. Dia takat 2-3 hari memang tak ada. Pasal itu, kita dulu, lepas PKP, kita sambung PKP hak kita pula. Seko ni pula kan. Hak dapur ni. Hak tu lah kita tak dan nak. Orang tak simpan pun tak dan.
Okey, baiklah Cik Lim, terima kasih kerana bersama dengan kami di Astro Wani berkongsi mengenai situasi semasa di sana dan juga bagaimana pematuhan SOP-SOP yang perlu dilakukan oleh penduduk-penduduk terutamanya di kawasan Napoh ini. Terima kasih Abdul Halim Ahmad merupakan penduduk dan juga setiausaha JPKK Kampung Napoh. Dan sebelum berpisah, kita nak saksikan ini antara kawasan-kawasan yang telah dikenakan ataupun dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran TEMCO. Dan untuk itu kita berpisah ataupun kita berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.